Assalamualaikum dan selamat kembali ke N-Gear. Jadi hari ini kita nak senaraikan beberapa motosikal yang sesuai untuk kita beli. Di zaman-zaman PKP ni ramai orang semakin sukar mendapat kerja. Dah ada yang dapat kerja pun mungkin kena potong gaji separuh, ataupun yang ada kerja sudah jadi tak ada kerja. Jadi antara benda yang paling senang untuk kita teruskan kita punya kehidupan ialah gig economy lah. Gig economy ni termasuklah delivery, termasuklah kita buat masak dan hantar daripada rumah, dan benda-benda yang macam itulah selalunya melibatkan online delivery ataupun online business. Jadi sama ada awak nak pergi cari barang-barang untuk dijual online, ataupun nak mulakan kitchen daripada rumah untuk jual makanan, ataupun nak mulakan delivery service, anda memerlukan sesuatu untuk menghantarnya. Jadi kalau awak nak menggunakan menjadikan diri anda sebagai seorang rider delivery service, yang paling mudah sekali ialah beli motosikal lah. Dan untuk beli motosikal ni kita nak juga cari motosikal yang menjimatkan. Untuk hari ni kita ada 9 buah motosikal yang berharga bawah pada RM5,000. Kebanyakannya ialah motosikal jenama nasional daripada Modernas. Sudah tentulah daripada Modernas, kerana Modernas ialah jenama tempatan dan motosikal mereka semuanya berharga berpatutan, terutamanya dalam kategori moped ataupun kapcai ataupun underbone. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dekat laman sesawang Modernas, kesemua motosikal moped mereka berharga bawah daripada RM5,000. Nombor 1, yang terbaru, mereka memperkenalkan Modernas Kris 110 disc brake. Dengan menawarkan teknologi disc brake, mereka meningkatkan lagi tahap keselamatan untuk motosikal mereka, tetapi mengekalkan harga di bawah RM5,000. Malah Modernas Kris 110 disc brake ini hanya berharga RM3,800 sahaja. Dan saya kira ini salah satu motosikal, kenapa saya cadangkan ini sebagai motosikal pertama yang saya cadangkan, ialah kerana ianya motosikal baru dan ianya mempunyai ciri-ciri keselamatan yang bagus, terutamanya dari segi disc brake, dan harganya sangat berpatutan. Motosikal kedua, kalau awak ada duit lebih sikit, awak boleh pilih Modernas City 115. Yang ini enjin dia besar sikit, mempunyai teknologi tambahan dan of course mempunyai disc brake juga. Yang ini bermula pada harga RM4,700. Harga motosikal ni sebenarnya dia bukannya tetap macam harga kereta, pasal ianya bergantung pada kedai yang awak pergi tu, dan juga macam-macam lagi tawaran dan apa-apa lagi yang ditawarkan lah kat situ, sama ada aksesoris ke ataupun loan kedai ke, macam-macam lagi benda. Pasaran motosikal ni berbeza sikit pada pasaran kereta. Nombor 3 ialah Modernas Kris yang standard, yang menggunakan drum brake depan dan belakang. Yang ini masih lagi menggunakan enjin 110cc dan drum brake, tapi harganya RM500 lebih murah, iaitu pada RM3,300. Jadi ini antara motosikal yang paling mampu milik dan mempunyai teknologi yang cukup bagus untuk kegunaan harian sebagai delivery rider. Ini kalau awak tak adalah nak memecut sangat-sangatlah, ini untuk memang regular delivery rider, dan saya rasa cukup elok dah untuk tujuan ini. Yang keempat, ada satu lagi motosikal pilihan Modernas, iaitu Modernas Kris MR2. MR ni maksudnya motosikal rakyat lah. Yang ini masih menggunakan enjin 110cc. Dia besar sikit aja daripada Kris 110 tu. Sebenarnya yang Kris 110 tu 108cc, yang ini 109 lebih sikit cc, jadi lebih sikit lah. Dan harga dia RM3,500. Mungkin ada ciri-ciri tambahan sedikit lah kat situ, tapi sebenarnya lebih kurang je semua. Terpulang pada cita rasa masing-masing dari segi reka bentuk, kemasan dan benda detail-detail macam tu. Sebenarnya saya bila nak mencadangkan motosikal untuk mereka-mereka yang berminat nak jadi delivery rider ni, saya juga kena ingatkan bahawa ini satu kerjaya yang agak berbahaya sebenarnya. Walaupun anda rasa mungkin boleh membuat menjana satu pendapatan yang agak bagus, tapi sebenarnya risikonya adalah agak tinggi, kerana risiko kemalangan atas motosikal adalah jauh lebih tinggi daripada risiko kemalangan atas kereta. Jadi benda-benda ni semua kita kena ingatlah. Saya faham ini salah satu cara yang paling mudah untuk kita kembali menjadi pendapatan, tapi kita kena amatilah risiko-risikonya dan berwaspada. Bukan kata jangan buat, tetapi hanya mengingatkan supaya berwaspada. Nombor 5, selain daripada jenama Modernas, tak banyaklah motosikal kap lain yang harga berpatutan, dan salah satu yang harga berpatutan dan mungkinlah orang kata tahan, iaitu daripada Honda lah. Dia ada Honda Wave Alpha yang bermula lebih kurang pada RM4,000. Ini salah satu lagi motosikal yang kita boleh cadangkan untuk anda. Selebih daripada tu, yang kita cari ini bukanlah satu carian yang menyeluruh, tetapi carian ialah agak-agak kita lah cari kan, key in bawah RM5,000, apa motor yang keluar. Skuter kita tak cadangkan kerana skuter menggunakan belt drive. Jadi belt drive ni kalau awak memandu ataupun menunggang banyak, mungkin maintenance dia lebih sikit lah, sebab belt drive ni dia lebih kerap kena ganti berbanding dengan
rantai lah. Kalau rantai awak jaga dan tak bawa teruk sangat, dia tahan lebih lama daripada belt. Saya ada seorang kawan, dia bawa skuter, dia kerja di Genting Highland, duduk di Kuala Kubu. Dia bukan di Ulu Yam. Jadi bila dia hari-hari naik ke Genting tu, dia kena tukar dia punya belt dia 3 kali setahun. Iaitu setiap 4 bulan kena tukar belt, pasal belt tu jadi panjang. Dan bila dia jadi panjang, dia masih boleh guna, cuma dia terhentak-hentak sikit lah pasal dia punya grip tu dah tak konsisten. So that's why kita tak suggest dalam senarai ni, kita tak ada cadangkan sebarang skuter, hanya moped yang menggunakan rantai. Jadi kalau awak nak jenama lain, kena cari yang motor second hand lah, bukan tak ada. Keenam, sebagai contoh kita jumpa ni Yamaha Legenda 115 ZR. Yang ni nampak very clean bike, nampak original, tak ada modify apa. Dia nak dalam RM3,600. Motor ni motor tahun 2012. So motor dah berumur sikit lah, tapi original semua, dan memang motor yang tahan jugalah. So itu satu lagi motor yang anda boleh fikirkan. Ini semua kena carilah, rajin-rajin cari. Nombor 7. Kemudian ada juga Honda Future. Honda Future ni enjin besar sikit lah, 125cc. Dan yang ni kereta motor tahun 2017, dan ianya berharga RM3,800. Yang ni pun nampak sangat original. Stiker semua masih ada, bakul pun ada lagi. Nampak memang motosikal yang biasa digunakan oleh orang biasa lah, bukan untuk merempit ataupun apa-apalah. So ni harga RM3,800. Saya rasa kalau jumpa yang original, yang elok, berjaga, boleh ambil. Motosikal ke-8, kalau nak legend, EX5. EX5 ni kalau yang baru sekarang dah lebih RM5,000. Jadi kalau awak nak yang EX5 ni, yang second hand, boleh dapat bawah RM5,000. Ini kita jumpa satu. Yang ni dia tak cakap tahun berapa, tapi saya rasa ini tak lama mana sah. Tengok plate dia WC dengan belakang H lah. So agak baru juga, dalam 2-3 tahun punya umur. So yang ini harga dia RM2,900. Jadi ramai orang suka Honda EX5, Honda Wave ni. Kenapa? Pasal ianya lasak. Diketahui lasak, pasal teknologi dia agak basic. Cuma yang ni bila ada FI ni, ada fuel injection, dia jimat minyak sikit, dan sepatutnya dia lebih bagus lah, dia punya pecutan, prestasi dia semua. So kalau awak nak motosikal yang lasak, of course kita tahu Honda EX5, Honda Wave ni, dia punya performance dia tak sama lah dengan mungkin jenama-jenama lain yang memang lebih fokus kepada prestasi ataupun performance, di mana Honda lebih fokus kepada ketahanan atau kelasakan motosikal mereka. Daripada saya, kalau awak untuk kerja delivery ni, memang mileage akan tinggi. Jadi untuk mileage tinggi, tak penting sangat bawa laju, pasal laju tu hanya mengundang bahaya. Kalau kita bawa perlahan pun, saya rasa perbezaan masa antara penghantaran mungkin 3-4 minit lah. Saya faham kalau 10 delivery sehari dah 40 minit, dan mungkin boleh slit satu lagi delivery ataupun lagi 2 delivery. Saya tak kata tak lah, tapi cuma kainnya berbaloi dari segi risiko kan. Pulang pada masing-masing. Cuma itu cadangan saya lah. Dalam banyak-banyak motor yang kita jumpa kali ni, motor yang paling power sekali lah motor ni lah, iaitu Yamaha LC135. Jadi LC135 ni sebelum ada Y-Suku, dia lah paling raja sekali. Dan LC135 yang kita jumpa kali ni daripada tahun 2012, dan menurut pengiklan standard macam Angelina Jolie. Maksud apa saya tak tahu, tapi dia kata standard macam Angelina Jolie. Berapa batu dah jauh jalan? 40 lebih kilometer, 40,000 lebih kilometer dalam tempoh 8 tahun. Aku macam tak apa nak percaya sangat lah, tapi kira tak kisahlah. Dia kata 40,000 kilometer, kita kira 40,000 kilometer lah. Mungkin dia bawa pergi masjid saja ataupun pergi surau je, kita pun tak tahu. Tapi motor nampak memang standard dengan bakul semua ada cukup lagi. So motor ni adalah dia punya harga dia 4,800. Katanya dokumen semua lengkap, sign tanya, bagi duit boleh jalan terus. Cuma dia kata negotiable, so boleh pergi sembang lagi harga. 4,800 saya kira harga yang okey jugalah untuk sebuah Yamaha LC135. Jadi untuk tujuan kerja kita sebenarnya, terutama sekali high mileage rider, kita terutama sekali perlu memikirkan kos lenggara lah. Jadi kos lenggara ni memang selalunya ianya dibayangkan dengan harga harga terpakai motosikal. Kita tengok harga terpakai motosikal Honda selalunya lebih tinggi daripada jenama-jenama lain kerana kos lenggara ia lebih rendah. So oleh sebab itu ramai orang sanggup bayar lebih untuk memiliki Honda kerana kos lenggara dia lebih rendah daripada motosikal lain. Ini termasuk jugalah dengan jenama mana pun awak bandingkan, termasuklah jenama tempatan. Ini memang satu yang Honda fokus, dan itulah bagaimana mereka membina reputasi sebagai pembuat motosikal yang legenda dalam dunia ni. Dan kenapa Honda Cup itu adalah motosikal atau kenderaan yang paling banyak dijual di dalam dunia ini. Okey, sampai situ aja senarai kita kali ini. Kalau ada apa-apa lagi senarai yang awak nak, awak boleh beritahu kat kita kat bawah. Dan jangan lupa tekan butang like, tekan butang subscribe, dan juga tekan butang loceng untuk dapat makluman terkini bila kita muat naik video terbaru. Jumpa lagi.